Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat datang kepada semua pelajar. Saya Profesor Madya, Teknologis Dr. Sabayana Bacok, merupakan Pengetua Kolej Zamrud Baiduri dan Rafflesia, Universiti Teknologi Mara Cawangan Selangor. Saya akan memberikan taklimat mengenai pengenalan kepada unit pengurusan kolej UCS. Objektif taklimat ini adalah untuk diberikan kepada semua penghuni kolej UCS supaya pelajar-pelajar dapat memahami dan mematuhi peraturan universiti dan kolej kediaman yang berkaitan dengan kolej kediaman demi kebaikan bersama. Di UCS terdapat 6 kolej, iaitu Kolej Zamrud Baiduri dan Rafflesia, di mana pengetuanya adalah saya sendiri, Kolej Ansana dan Kausarina Encik Irwan Zakaria, Kolej Dahlia Dr. Firdaus Ahmad Fauzi, Kolej Jasmin Encik Muhammad Hafizi Zamri, Kolej Tualang dan Dahlia Encik Mahadi Kamaluddin, Kolej Kampus Sungai Buloh Teknologis Radin Aidil Fitrina Khairuddin, dan kita juga mempunyai satu pengetua di NR iaitu Dr. Tuan Badrul Tuan Besar. Visi unit pengurusan kolej menyediakan kemudahan prasarana yang lengkap untuk penginapan dan perkhidmatan untuk kesejahteraan pelajar. Sementara misi unit pengurusan kolej pula ialah melahirkan model graduan UiTM yang berperibadi murni, berjati diri, bertanggungjawab, bertakwa dan berdaya saing melalui pelbagai program pembangunan pelajar dan kemahiran insannya. Objektif unit pengurusan kolej: 1. Menyediakan penempatan, kemudahan penginapan dan persekitaran yang kondusif kepada pelajar yang memenuhi syarat-syarat penempatan kolej. 2. Melaksanakan program pembangunan pelajar yang berkualiti dan bersepadu melalui platform utama iaitu Jawatan Kuasa Perwakilan Kolej yang dikenali sebagai JPK. Berikut adalah waktu berurusan di semua pejabat kolej UCS, dan ianya dibuka pada Isnin sehingga Khamis daripada 8 pagi hingga 1 tengah hari, 2 petang hingga 5 petang. Pada hari Jumaat 8 pagi hingga 12.15 tengah hari dan dibuka semula pada 2.45 petang sehingga 5 petang. Manakala pada hari Sabtu, Ahad dan cuti umum kolej akan ditutup. Berikut adalah perkhidmatan yang disediakan di Kolej Kediaman UCS. 1. Penempatan kolej. 2. Aduan kerosakan. 3. Aktiviti pelajar. 4. E-insentif bagi pelajar diploma sahaja dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelajar-pelajar dan kolej. Ini adalah carta organisasi UPK UCS, di mana kolej diketuai oleh pengetua kolej, pengurus asrama, penolong pengurus asrama dan dibantu oleh penyelia asrama dan 2 orang pembantu operasi. Penggunaan dan pendaftaran peralatan elektrik yang dibenarkan. Berikut adalah peralatan yang dibenarkan: komputer, printer, telefon bimbit, tidak dibenarkan berkongsi charger, cerek elektrik, streka, pengering rambut, pembakar ubat nyamuk elektrik, radio di bawah 20 watt dan juga lampu membaca. Setiap peralatan elektrik perlu didaftarkan dan akan dikenakan bayaran, iaitu sumbangan tabung penggunaan peralatan elektrik sebanyak RM10 bagi setiap satu peralatan sekali dalam satu semester. Penggunaan sistem e-merit, iaitu aktiviti kolej. Semua pelajar diberi kemudahan kolej perlu menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh pihak pengurusan universiti,
fakulti atau kolej bagi melayakkan diri bagi penempatan kolej semester berikutnya. Berikut adalah kaedah sistem e-merit, di mana pelajar dikehendaki membawa kad pelajar semasa menghadiri aktiviti dan program di UiTM. Maklumat kehadiran aktiviti akan diskan ke dalam sistem e-merit dan pelajar boleh melihat jumlah merit kehadiran di dalam portal masing-masing. Jumlah keseluruhan e-merit akan diambil kira untuk permohonan kolej pada semester hadapan. Ini adalah peringatan yang perlu diikuti oleh semua pelajar. Pihak UiTM telah menetapkan waktu pelajar keluar atau masuk adalah setakat jam 11 malam sahaja. Pelajar yang ingin keluar daripada kampus selepas jam 11 malam di atas hal-hal kecemasan sahaja akan diberi kelonggaran setelah mendapat kebenaran staf Presiden Kolej yang bertugas pada malam tersebut, SRK di blok masing-masing ataupun pengetua. Tindakan tegas atau tindakan tata tertib akan diambil ke atas mana-mana pelajar yang memberikan maklumat palsu sebagai alasan mendapat kebenaran keluar atau bermalam di luar kampus atau selain di kolej kediaman. Mengenai lawatan ibu bapa, penjaga, keluarga, pelajar sendiri hendaklah memaklumkan kepada ibu bapa, penjaga, keluarga tentang tempoh waktu melawat adalah setakat 8:30 malam sahaja. Pelajar-pelajar yang mendapat kemudahan kolej tidak dibenarkan membawa sebarang kenderaan kecuali motosikal. Pelajar yang membawa kenderaan selain daripada motosikal perlu mengambil stiker dengan memohon secara di atas talian iaitu e-stiker melalui student portal. Pelajar yang membawa kenderaan perlu mempunyai lesen yang sah dan mematuhi sepenuhnya peraturan jalan raya sama ada di dalam ataupun di luar kampus UiTM. Polis bantuan mempunyai kuasa untuk mengambil tindakan menyaman atau mendenda pelajar yang melanggar peraturan jalan raya atau lalu lintas. Jawatan Kuasa Perwakilan Kolej iaitu JPK. Satu jawatan kuasa di peringkat pelajar kolej telah diwujudkan bagi menyelaras kegiatan aktiviti kolej. Pemilihan ahli jawatan kuasa perwakilan kolej dibuat setahun sekali seiring dengan pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar MPP. Tugas dan tanggungjawab ahli jawatan kuasa perwakilan kolej ialah merancang dan menyelaras aktiviti di peringkat kolej, bekerjasama dengan staf Presiden Kolej untuk mewujudkan persekitaran kolej yang kondusif, bekerjasama dengan unit urusan kolej untuk menyalurkan maklumat atau informasi terkini kepada semua penghuni kolej dan membantu melaporkan dan memberi bantuan kepada pelajar-pelajar yang sakit. Staf Presiden Kolej ataupun dikenali sebagai SRK. Setiap blok terdapat staf Presiden Kolej yang dilantik oleh bahagian hal ehwal pelajar. Semua program, aktiviti yang dirancang di peringkat blok adalah di bawah kelolaan dan pengawasan SRK blok terbabit. Di samping berperanan sebagai penasihat program anjuran kolej, pegawai ini juga bertanggungjawab untuk membantu melaporkan kes pelajar sakit di kolej untuk bantuan seterusnya. Selain daripada itu, sebagai staf Presiden Kolej, mereka juga bertanggungjawab untuk menguatkuasakan peraturan-peraturan bagi mengawal disiplin yang termaktub di dalam Akta 174. Semua SRK mempunyai kuasa mengkompaun pelajar yang melanggar peraturan. Berikut adalah peranan SRK di Kolej UCS untuk menjaga kebajikan, keselamatan, disiplin dan juga program. Jadual selalunya akan diletakkan di setiap blok masing-masing iaitu di lobi pada setiap blok. Kemudahan-kemudahan yang terdapat di Kolej Kediaman UCS. Antara kemudahan yang terdapat di UCS, bilik bacaan, bilik rekreasi, surau, bilik seminar, vending machine dan juga anjung selera untuk pelajar mendapatkan makanan mereka.
Antara kemudahan lain yang terdapat di Kolej UCS ialah mesin dobi layan diri, surau perempuan, surau lelaki, kemudahan rekreasi, bilik gerakan pelajar dan juga bilik perbincangan. Antara kemudahan yang lain yang terdapat di unit Kolej UCS adalah outdoor game di kompleks Alam Bena dan juga di seluruh kolej-kolej lain di UCS. Selain daripada itu, terdapat kemudahan sukan di kolej. Padang bola sepak, gelanggang bola jaring, gimnasium, gelanggang tenis dan juga basikal. Peraturan Kolej Kediaman dan peraturan asrama di dalam Akta 174. Peraturan Kolej Kediaman ini dibuat agar semua pelajar mematuhi tuntutan agama, budaya, UiTM sebagai gedung ilmu bagi pembangunan sahsia dan holistik, peningkatan mutu, penglibatan dan keterampilan pelajar secara bersepadu dalam mengisi tuntutan pembelajaran dan pendidikan. Tertakluk kepada tuntutan agama, Undang-Undang Malaysia Akta 174, Akta Institusi Pelajaran dan ini Tata Tertib 1976 disenaraikan sebagai peraturan Kolej Kediaman UiTM seperti berikut. Jenis-jenis kesalahan. 1. Memiliki, mengedar, menjual, menghisap, menyimpan rokok, dadah, minuman keras atau bahan lucah di dalam kolej dan juga kampus. Berkelakuan kurang sopan atau biadab, berdua-duaan lelaki dan perempuan di kawasan kolej, menconteng pada mana-mana bahagian kolej, bilik dalam keadaan kotor dan berselerak, menggantung pakaian di reling langsir dan menyidai pakaian di tempat yang tidak dibenarkan, membuang sampah di luar tingkap, mengotorkan bumbung tingkap dan juga awning, menampal poster di pintu bilik, di dalam tandas, di pintu almari dan juga dinding bilik. Ini antara jenis-jenis kesalahan yang kita dapati dan pernah berlaku di kolej. Merokok di dalam kolej, memasak di dalam kolej. Antara jenis kesalahan vandalism, menconteng tilam, dinding, lantai, siling, pintu dan lain-lain. Menampal poster, jadual, memo di dinding bilik, meja pelajar dan juga pintu. Spray di lantai koridor bilik, menggunakan air di atas tilam dan juga papan katil, memecahkan pintu bilik dan rumah, memecahkan dan merosakkan tombol pintu, menyidai baju di reling langsir, laluan pejalan kaki, tangga, grill rumah SRK dan juga pokok-pokok di sekitar kolej, bilik bersepah dan kasut tidak disusun di tempat kasut. Ini adalah gambar-gambar yang telah diambil dan menjadi kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh pelajar-pelajar. Tindakan ke atas pelajar yang melanggar peraturan kolej. 1. Penggantungan dan pengiklusian. Pelajar yang kerap mengulang kesalahan-kesalahan dan didapati boleh menjejaskan keselamatan pelajar, ketenteraman dan keharmonian kolej kediaman boleh dikenakan hukuman tersebut oleh Lembaga Tata Tertib UiTM Akta 174 Kaedah 46C di pampasan dan juga ganti rugi. Pelajar-pelajar yang merosakkan harta benda kolej termasuk taman dan tempat rekreasi dan juga mendatangkan bencana kepada individu lain akan diperintah mengganti atau membayar ganti rugi atau membayar pampasan mengikut Akta 174 Kaedah 63(1). Tindakan ke atas pelajar yang melanggar peraturan kolej, pampasan barang atau alatan milik pelajar. Barang atau alatan yang dilarang atau difikirkan berbahaya atau boleh mengganggu atau boleh menimbulkan kekacauan kepada orang lain boleh dirampas daripada pelajar.
Pelajar akan dikenakan kompaun terus sebanyak RM50 sekiranya engkar arahan pegawai perpustakaan kaedah 3/1, kesalahan mengenai sahsia pelajar kaedah 6, kesalahan mengenai kebersihan di dalam kampus kaedah 21, kesalahan membuat bising kaedah 22, kesalahan tinggal atau tidur selain daripada asrama yang diperuntukkan kaedah 23 dan kesalahan tidak membawa dan mempamer kad pelajar. Kesalahan yang dikenakan kompaun terus. Hukuman kesalahan adalah mengikut Akta 174. Kompaun terus merupakan seseorang yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan tindakan seperti berikut: amaran atau denda tidak lebih daripada RM50. 1. Sahsia siswa kaedah 6. Memakai pakaian yang mempunyai tulisan atau gambar liar yang berunsur negatif. Memakai singlet di dalam kawasan polis selain daripada bilik sendiri. Tidak memakai baju di dalam kawasan polis selain daripada bilik sendiri. Memakai seluar pendek di kawasan polis selain daripada di dalam bilik sendiri. Memakai seluar yang koyak dan bertampal-tampal. Bertindik. Memakai subang, gelang dan rantai. Berambut panjang. Dan ini adalah merupakan sahsia kepada pelajar-pelajar lelaki. Sahsia siswi kaedah 6. Memakai pakaian yang mempunyai tulisan atau gambar liar dan berunsur negatif. Memakai pakaian yang terdedah, tidak berlengan, jarang menampakkan pusat dan ketat. Memakai seluar pendek di dalam kawasan polis selain di dalam bilik sendiri. Memakai seluar yang koyak, bertampal dan ketat. Pakaian singkat, tidak menutupi punggung dan mewarnakan rambut. Yang ketiga, kebersihan bilik atau kawasan polis kaedah 21. Kasut tidak bersusun dan bersepah, bilik bersepah, kotor dan berbau busuk, sampah tidak dibuang, lampu, kipas, tingkap kotor, meletakkan tilam di atas lantai, tilam dan bantal tidak bersarung, mengotorkan ruang di dalam kawasan polis, membela binatang peliharaan, membuang sampah melalui tingkap dan koridor, menyidai pakaian pada kipas, tingkap dan katil, tandas bilik kotor, berlumut, berbau dan tidak dibersihkan. Berikut adalah kesalahan polis yang dikenakan tata tertib universiti. Mengikut hukuman kesalahan Akta 174, acara tata tertib. Seorang yang disabitkan boleh dikenakan mana-mana satu atau lebih hukuman yang disatukan seperti berikut. Ia berupa amaran, denda tidak lebih RM500, penggantungan daripada penggunaan apa-apa atau kesemua kemudahan-kemudahan institusi, penggantungan daripada mengikuti kursus pengajian di institusi, penghalangan daripada menduduki sebahagian atau keseluruhan peperiksaan institusi, penyingkiran daripada mana-mana bahagian institusi dan juga pembuangan daripada institusi. Dan sebagai peringatan, mana-mana pelajar yang pernah dikenakan hukuman tata tertib universiti akan menyebabkan permohonannya untuk menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi tidak akan dipertimbangkan. Ini pula adalah merupakan jenis kesalahan yang dilakukan dan jika didapati melakukan kesalahan ini boleh dikenakan tindakan tata tertib universiti. Memasak di dalam kawasan polis dan bilik kediaman. Memalsukan dokumen seperti kupon aktiviti, stiker kenderaan dan lain-lain. Memiliki, mengedar, menjual, menghisap dan menyimpan rokok, dadah, minuman keras dan bahan lucah di dalam polis dan juga kampus.
membawa orang lain menginap di bilik tanpa kebenaran. Kesalahan-kesalahan lain adalah seperti berdua-duaan. Kawasan-kawasan pilihan adalah kawasan-kawasan kecil seperti tasik di alam bena, di mana ia jauh daripada pandangan manusia, di dalam kereta, di kawasan parkir kereta sebelah rumah sampah, kawasan Anjung Selera, di mana-mana kolej selepas jam 12.30 malam, di kawasan lobi blok pelajar, di dalam rumah atau bilik pelajar, kawasan mana-mana tangga, bangunan budi siswa atau bangunan-bangunan blok pelajar di fakulti-fakulti di UCS. Keselamatan ketika menginap di kolej kediaman. Mahasiswa dikendaki mematuhi peraturan arahan keselamatan semasa menginap di kolej kediaman. Penghuni di setiap rumah perlu melantik seorang ketua rumah bagi memudahkan pihak kolej berhubung berkenaan dengan masalah keselamatan, kebersihan rumah dan proses clearance di akhir semester. Setiap penghuni harus alert kepada penggera keselamatan kebakaran setiap kali berbunyi. Setiap penghuni perlu mementingkan keselamatan nyawa dengan mengetahui emergency exit dan assembly area semasa menghadapi sebarang kecemasan seperti kebakaran, bencana alam dan sebagainya. Pemakaian kad pelajar. Bagi tujuan keselamatan di dalam kampus, mahasiswa adalah diwajibkan memakai kad pelajar sepanjang masa sama ada di fakulti, food court atau kawasan awam di dalam kampus UiTM. Mahasiswa perlu melaporkan kepada pihak yang berkenaan sekiranya terdapat orang yang tidak dikenali atau mencurigakan berada di tempat atau masa yang tidak sepatutnya mereka berada di situ. Mahasiswa harus ingat mengingati antara satu sama lain tentang kesedaran memakai kad pelajar dan soal keselamatan di kolej kediaman, kerana keselamatan adalah menjadi tanggungjawab kita bersama. Pelajar juga diharapkan dapat mengamalkan budaya 5S, iaitu sisir, susun dan sapu. Ini adalah bertujuan untuk memberi dan meningkatkan kebersihan di dalam bilik dan juga di kolej. Seragam sentiasa amal adalah merupakan perkara-perkara yang perlu diambil kira oleh semua pelajar, di mana kita membudayakan amalan di HCP iaitu sisir, susun, sapu, seragam dan sentiasa amal. Okey, ini adalah contoh-contoh bilik yang baik, kemas dan teratur. Kita juga mengharapkan kempen jimat tenaga dan air, di mana pelajar-pelajar dikendaki menutup lampu, kipas dan punca air apabila tidak digunakan ketika keluar daripada kuliah dan juga untuk tujuan ke kelas dan juga makan. Sebelum balik ke rumah, ketika meninggalkan rumah, elak tidur terlalu lewat dan urus dan rancang waktu belajar. Sekian, terima kasih di atas perhatian dan kerjasama semua pelajar.